saya lebih kepada nak tunjukkan yang benda common yang biasa kita gunalah kan, yang biasa kita guna untuk apa, untuk Excel ni. Okey, maknanya ini data simple lah yang saya sediakan. Okey, so contohnya saya nak buat bilangan dekat sini, kan? So nak buat bilangan dekat sini, kalau yang tak tahu mungkin dia key in satu lah kan, tapi sebenarnya benda ni ada shortcut kan. Ada shortcut. So maknanya kita key in 1, 2, 3, kita highlight semua ni 1, 2, 3 and then kita bawa kita punya cursor ni ke sini hujung ni sampai dia keluar tanda tambah macam ni, tambah yang kurus macam ni, tambah juga kan, tapi tambah yang besar sikit ni, tambah yang kurus dan kecil. So kita simply tarik, tengok dia punya nombor dekat sini dah bertukar, dah bertambah kan. So maknanya kita just lepas je lah. Okay, itu kelebihan kemudahan Excel lah yang ada kan. Okay. And then, okay, maknanya kita boleh sort. Okay, kita boleh sort. Alright, kita boleh sort. So, kalau sort dekat sini, kalau sort ni, contoh kita nak sort, kita boleh pilih sort tu nak ikut kolom mana. Contoh nak sort ikut nombor metrik ni tak apalah sebab memang dia dah sort ikut nombor metrik kan. Contoh kita nak sort ikut nama pelajar ke ataupun nak sort ikut markah ke kan. So, benda pertama yang kita kena buat untuk sort adalah kita highlight dulu. Okay, kita highlight dulu. Right, kita highlight dulu yang semua ni. Lepas tu kita pilih dekat sini sort and filter. Okay, kita ambil sort and filter. Kita custom sort lah. Kita custom sort. Kan? Kalau contoh kita simply nak sort automatic, maknanya based on the first row, first column kat sini, kita just tekan ni je. Kan? Tekan yang atas ni je. Sort smallest to largest ke, largest to smallest ke, largest to smallest ke kan. So kita simply click these two features je. But then kalau kita nak custom, contohlah kan, kita nak customize sorting ni ikut markah kan, kita nak dia sort ikut markah. So kita boleh klik custom sort. So dia akan keluar benda macam ni. Dia akan keluar benda macam ni. So kita boleh pilih kita nak sort by apa? Nombor metrik ke, nama pelajar ke atau markah. Kan? So contoh kita nak sort by nama pelajar. Nak order dia punya susunan dia tu A to Z ke macam mana? Z to A ke? Terserah. Kan? So kita klik OK je lah. Bila kita klik OK, so dia akan sort ikut nama alphabet. Tu satu. Ataupun kita nak sort ikut markah. Kita nak sort ikut markah. So kita nak ambil markah yang banyak dulu. Largest to smallest. Kan? So kita boleh klik. Alright, and then okay. So dia dah sort ikut markah. Kan? Kalau perasan nombor metrik kat sini dah tunggal langgang lah, tak macam yang awal-awal tadi lah sebab dia dah sort ikut markah. Okay. So bila kita dah buat semua ni, kan, kalau kita nak insert row, kita just simply right click je lah kat atas ni contoh kan. Insert kan. So dia akan tambah row. Okay. Sama juga kalau kita nak tambah kolom. Kan, dia punya tips adalah bila kita right click ni, kita insert kolom ni, dia akan tambah kolom sebelah kiri. Dia akan tambah kolom sebelah kiri, bukan sebelah kanan. So maknanya kalau contoh kita nak tambah kolom selepas nombor metrik, kan, kita nak tambah kolom selepas nombor metrik ni. Kan, maknanya selepas nombor metrik ni dia ada kolom kosong kat tepi ni. So kita kena klik dekat nama pelajar. Kita right click dekat atas C ni, kita insert, so dia akan masuk kolom dekat sini. Itu tips dia. Maknanya dia insert apa? Dia insert yang sebelum dia. Dia insert kolom sebelum dia. Contoh kalau bilangan pun kan, kalau kita insert, dia akan insert kolom sebelum dia. Macam tu. So maknanya kalau kita nak insert kolom sebelum markah, so kita kena tekan insert. Contoh kita nak insert kolom selepas nama pelajar kan. So macam mana? So maknanya kita pergi dekat markah lah. So dia akan insert kolom selepas nama pelajar, which is sebelum markah lah. Sama juga dengan row. Okay, contoh kalau kita tekan insert kat sini, dia akan masuk row sebelum. Maknanya di atas nama yang kita klik insert. Kan, contoh kita klik nombor 3 ni kan. Kita klik nama Anas ni, kita nak insert row. So maknanya kita akan insert row atas nama tu. Atas nama tu. Okay. So maknanya kita boleh ni lah, kita boleh insert lagi kalau kita nak kan. Dan ada setengah tu kadang-kadang dia punya ni lari-lari. Kan, dia punya ni lari-lari macam-macam rupa bentuk kan.
Ini tak apa. Ini ada 10 je. Senanglah kita nak tekan lagi kan. Kita nak. Maknanya kita nak rapatkan kan. Senang lagi. Tapi kalau dah banyak-banyak, jenuh juga kan. So apa yang kita buat, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh highlight semua. Kita boleh highlight semua. Dan kita double klik dekat satu. So yang lain akan follow. Kita double klik. Kita highlight semua ni. Kita highlight daripada kat tepi ni. Nombor yang kat tepi ni kan. Kita highlight. Okay. Kita double klik je. Kita double klik dekat mana-mana. Kan? Double klik. Dia kan? Dia pun akan maknanya just nice lah. Dia akan apa ni? Row tu, size of row tu maknanya dia ikut ngam-ngam dengan kita punya data. Ataupun kita boleh juga setkan dia punya dia punya apa ni? Tinggi tu kan. Contohlah kita tengok satu row ni. Kita klik kat sini, dia dah tulis kat sini kan, height dia adalah 15, 20 pixels kan. Okay, so kita boleh juga manual sikit, maknanya kita highlight semua. Okay, lepas tu kita right click, kita boleh ambil row height. Row height. Okay, so kalau tadi yang Tolha punya ni, yang kita try tengok tadi, dia punya height adalah 15 kan. So kita klik row height. Okay, dia akan keluar ni, yang kecil ni. Okay, and then kita tulis 15. Kita type okay. And then dia akan ikut semua. Row height untuk yang kita dah highlight tadi akan automatic terus jadi 15 dia punya ketinggian. So benda tu boleh dibuat secara automatic lah. Okay. So contoh kita ada macam ni kan. So kalau perasan font untuk yang lain ni semua guna Calibri. But then yang ni guna jenis lain. Cambria. Okay. Jadi macam mana? Yelah cara senang dia mungkin kita boleh kita tengok font yang ni Calibri 11, lepas tu kita pun highlight yang ni, kita pun buatlah Calibri 11 juga kan. Tu satu cara lah, maknanya kita tekan kat sini, kita carilah font Calibri and then kita buatlah font 11 kan. Cara lain juga yang kita boleh buat adalah kita klik dekat satu nama, maknanya contoh yang nak menjadi, maknanya kita punya apa ni, contoh tu yang mana, kita nak refer format yang mana, jenis macam mana. So kita pergi dekat cell tu. Okay, contohnya sel ni kan, contoh sel ni. So kita klik sel ni, kita nak semua yang ni follow macam ni. Maknanya dia guna font ni, dia guna size ni. So caranya adalah bila kita klik dekat sini, kita ambil yang ni. Format Painter nama dia. Format Painter. So kita klik dekat sini. So bila kita dah klik Format Painter, dia akan keluar something like this kan. Kan. So apa yang kita perlu buat adalah kita tarik je lah. Start daripada nama Anas sampai Nurul ni kita tarik. Dia akan bertukar ikut jenis macam nama Tolha ni. Maknanya dia dah tukar dah. Calibri, font Calibri, size 11, dia dah bertukar. Kalau tidak tadi, kita kena buat sesuatu kan. Kita kena check dulu. Okay, dia ni, Tolha ni, dia punya font Calibri size 11. So kita highlight yang ni, kita tukar, cari font sendiri kan. Jenuh sikit lah. Cara mudah dia senang je. Klik dekat Tolha kat sini. Klik dekat Format Painter kat sini. Lepas tu kita highlight. That's it. Dia bertukar. Okay. And then kita ada juga contoh apa ni, dia panggil sebagai indent kan. Decrease indent ataupun increase indent kat sini kan. Contoh kalau kita ada data. Kalau nama Umar kat sini. Dekat bawah ni masih lagi bawah Umar. Mungkin dekat bawah ni adalah subjek yang diambil ke sebagai contoh kan. Okay, so contoh dia ambil matematik. Let's say matematik dengan sains ni adalah di bawah Umar. So kita nak buat dia macam indent sikit. So that nampaklah benda tu bawah Umar kan. So apa yang kita boleh buat adalah kita highlight ni. Lepas tu kita tekanlah increase indent. So dia akan ke kanan sikit. Ke kanan lagi. So kalau kita buat table tu kita nampak lah. Oh yang ni bawah Umar. Macam tu lah kan. Kadang-kadang kita nak dia lebih kepada nak mencantikkan kita punya data lah, nampak lebih kemas dan senang untuk kita faham. Okay. So next kita ada wrap text kan, wrap text. Okay, apa benda wrap text ni? Okay, kita biasa kan kadang-kadang tulis kan, contohlah kan, kita punya ruang ni tak besar, so kita tulis kat sini nama mata pelajaran. Kan, sudah nampak kan. So ada dua cara, sama ada kalau kita punya ruang
lebar yang cukup, kita boleh double klik je atas ni. Double klik dia akan besarkan ruang tu mengikut kita punya teks yang ada lah kan. But then kalau contoh kita punya ruang lebar tu dah terhad kan, tapi mungkin kita ada ruang memanjang tu yang lebih banyak. So apa yang kita boleh buat adalah kita klik kat atas ni dan kita klik wrap text. So dia akan turun ke bawah. Macam tu. Jadi maknanya apa ni, dia tak makan ruang secara lebar lah, dia mengambil ruang secara memanjang. Macam tu. Kalau kita ni secara auto lah, maknanya senang, kita klik je kan. Kalau kita nak buat manual pun boleh. Contoh kita nak buat nama kat atas, mata pelajaran kat bawah. Okey, kalau dekat Word senang, kita tekan enter je kan. Contoh yang ni kan, contoh kita nak turunkan mata pelajaran ni ke bawah. So kita boleh double klik atas ni kan, kita pergi kat depan mata ni. Cara untuk enter kan teks dalam satu sel tu adalah dengan cara kita tekan alternate, ALT, lepas tu enter. Macam tu serentak. So dia akan jadi, dia jadi 3 ni sebab dia tak cukup ruang kan. So kita boleh apa ni, maknanya kita besarkan sikit lah kan. Jadi caranya adalah kan, kalau macam tadi, contoh kita nak turunkan pelajaran pula kan, kita pergi dekat tepi pelajaran. Tips dia adalah tekan alternate dekat keyboard and then tekan enter. Tekan alternate tu pada masa yang sama kita tekan enter. Kita tekan alternate dulu, jangan lepaskan lagi alternate tu, ALT ALT tu dia sebelah belah-belah bawah tu, sebelah control, sebelah window punya logo, tu ada ALT kan. Okay, and then kita tekan ALT. Okay, kita tekan ALT, lepas tu kita tekan enter pada masa yang sama. So dia akan turun. Alright, and then kita boleh merge and center juga. So contoh kita nak tulis tajuk kat sini, senarai pelajar kelas 6 Cemerlang. Contoh kan. Okay. So senarai ni kita nak dia center kat tengah-tengah je antara table ni kan. So cara yang kita boleh buat adalah kita highlight satu. Sekarang ni perkataan senarai pelajar kelas 6 Cemerlang ni adalah dekat sel ni je. Dekat sel ni je. So sekarang kita nak bagi dia kat tengah-tengah. Cantik aja antara semua table ni. Kan, antara satu table ni. So caranya adalah kita highlight semua sampailah ke kolom E. Lepas tu kita tekan merge and center. Merge and center. Tekan je merge and center, dia terus ke tengah. So kalau kita print nanti, dia cantik lah. Dia berada kat tengah-tengah. Kan? Alright, so contoh kita nak filter. So kita nak filter. Kita nak filter yang ni kan. So kita, contoh kita nak filter nanti ikut jantina. Okay, so kita klik dekat sini, kita ambil filter. So dia akan keluar lah. Kan? So caranya adalah kita kena highlight dulu. Kan? Baris ni yang kita nak filter kan? So kita highlight, lepas tu kita ambil yang ni, kita tekan filter. So dia akan automatic keluar tanda-tanda ni. Kan? Yang kita perlukan adalah jantina. Kalau as for now, kita klik jantina ni, dia select semua. Ni sekarang tak apa, data kita ada 10 je, 10 ketul je datanya. Kalau data beribu, kan, jenuh nak mencari kan, nak analyze sendiri memang takes time lah kan. So that's why bila kita guna filter ni, dia membantulah. Contoh kita nak tengok senarai nama untuk yang jantina lelaki. So kalau kat sini asal-asalnya dia select all. So kita unclick select all ni, kita klik perempuan je. Okay, so dia akan keluar yang perempuan je. Oh, 3 orang je perempuannya. Nampak je 3 orang, tapi tengok tak number ni. Sebenarnya number 5, 6, 7 missing. Nombor 10, 11, 12, 13 missing. Sebab yang missing tu adalah lelaki. Jadi data tu masih ada tapi dia missing. Dia bukan missing, dia hide sekejap sebab kita nak tengok perempuan. Kan, kalau contoh kita nak tengok lelaki, kita klik lelaki and then kita unclick perempuan. So dia akan tunjuk lelaki. Yang perempuan tadi dah dia hide kan dah. So senanglah, ini peranan filter. Kita nak search, contoh kita ada banyak sangat data, kan, ada beribu data. So kita nak cari nama Umar, contoh kan. So cara shortcut dia adalah Control F. Control F untuk find. So bila kita klik Control F tu, dia akan terus keluar. Kita nak cari apa? Dia tanya kan, find what? Kita nak find nama Umar, so kita tengok find all. Dia akan list lah. Ada 2 Umar dekat dalam table ni. So kita klik.
Bila kita klik pertama, dia akan bawa ke atas ni. Bila kita klik yang kedua, dia akan bawa ke bawah ni. Tu yang dimaksudkan dengan find lah. Jadi replace pula. Replace ni contoh kita nak replace nama Umar ni dengan Omar contoh kan. Kita nak replace dengan Omar. Kan? So kita boleh pilih. Kita nak replace yang mana ataupun kita nak replace all. Kalau kita nak replace all, kita klik replace all. Tengok dia dah tukar nama Umar kepada Omar. Itu yang dimaksudkan dengan find and replace. Okay.